Sambungnya ayat 53. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nas min kulli mathal fa aba aktsarun nas wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ini kali ketiga Allah SWT sebut tentang Quran. Ya. Mula-mula awal surah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'alhu iwaja qayyiman. Itu sifat Quran. Kemudian utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah wahai Muhammad apa yang kami wahyu kepada kamu, panduan dia. Dan ini walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Itu tarik perhatian kita bagi Allah SWT bagi penekanan sebut tentang Quran. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Sesungguhnya kami telah datangkan dengan berbagai perumpamaan, dengan berbagai cara laras bahasa dalam berbagai bentuk dalam Quran ini supaya manusia dapat memahami. Tetapi Allah Taala berkata wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Tapi manusia ni, kebanyakan manusia ni cepat ke arah gapo nak bangkai sifatnya. Sifat wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Gopoh cepat ke arah nak tolak. Ini sifat. Bukan nak berhati, nak ikut dulu. Dan tujuan Allah kata gini sebenarnya sepatutnya manusia ni bila mari daripada Quran kan ikut je lah. Tak payah nak tolak-tolak. Tak sebab apa kebaikan semata-mata. Dan Nabi baca ayat ni kan masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ayat ni bukan sebab Sayyidina Ali tapi tempat-tempat Nabi baca. Dan bila Nabi gak tahajud kan. Gak tahajud berkali-kali kan. Kali ketiga tu saya bagi kita ya Rasulullah wajib ni sembahyang 5 waktu je kan. Nabi senyap dah. Nabi tepuk bahu dia kan. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ni apa dia? Cepat ke arah nak bangkai, nak lawan. Tak sikut. Ini kita punya tabiat kita. Kita punya tabiat kita. Sepatutnya berkait dengan wahyu, berkait dengan perintah Nabi ni. Dan kita sepatutnya seperti mana para malaikat tadi. Tengok atau dagan ni kan. Tadi cerita malaikat ni. Sepatutnya mari daripada Allah, taslim. Taslim. Dan ayat seterusnya, wa ma mana'an nas an yu'minu. Tidak ada yang menghalang manusia daripada beriman. Allah bagi tahu, wa ma mana'an nas an yu'minu. Tidak ada perkara yang menghalang manusia daripada beriman. Ataupun wa yastaghfirun, ataupun mereka minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila jatuh kepada mereka huda gitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan idza ja'ahumul huda ni sebab nak bagi tahu tentang Quran. Tak sepatutnya kalau Quran ni ikut ya tak betul lalu jadi terkis gitu. Sepatut ayat wama kalau kita terjemah tidak ada yang menghalang manusia daripada beriman dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila datang pada mereka petunjuk. Tak. Illa an ta'tiyahum, dia kena disusun gitu sebenarnya. Tapi tidak, Allah Taala bagi tahu wa man an-nas idh ja'ahumul huda. Tidak ada yang menghalang manusia daripada beriman bila datang pada mereka wahyu ni dan sepatutnya mereka istighfar pada Allah. Jadi khalal di sikit. Tak. Terjemuh dengan gabung tadi pun tak betul juga sebenarnya. Dia kena terima seperti mana sini juga tapi uslub Quran dia ada kelebihan dari uslub bahasa Arab, cara nak Allah nak bagi tahu benda tu penting. Jadi ni biasa kita jumpa dalam kitab Allah. Jadi Allah Taala bagi tahu punca manusia ni yang menghalang mereka daripada beriman bila datang wahyu, bila datang petunjuk ni, gapo dia punca dia? Dia tak boleh nak istighfar, tak boleh nak beriman, gapo dia punca dia? Tak ada, punca dia degil. Sombong, takabur. Orang lagu ni Allah Taala bagi tahu hanya akan dapat beriman, dapat istighfar pada Allah anta'tiyahum sunnatul awwalin. Itu datang pada mereka seperti mana sunnah orang dulu. Sunnah orang dulu. Ataupun datang pada mereka azabu qubula. Mari azab. Mari azab secara berdepan. Allah bagi tahu. Datang pada mereka seperti mana azab orang dulu ataupun sekarang ni mari azab direct. Mari azab direct. Wa ma nursilul mursalin, dan kami tidak utus mana-mana rasul melainkan ini tugas rasul sebenarnya. Jadi mereka silap faham tugas rasul. Dia nak rasul ke pilihan dia, nak rasul ke jadi tak makan, jadi tak pergi kedai.
nak rasul. Gitu manusia pun dia sibuk. Ajib surah ni Allah SWT didik kita kan. Kalau yang Allah tersebut dalam surah ni kan, benda yang mana bagi manfaat pada kita. Sebab tu siapa nama Ashabul Kahfi tak sebut, gua mana tak sebut. Lepas tu Allah tak kritik, kecek ada kata 3 orang, 4 tu. Hak tu Allah SWT nak didik kita. Orang mukmin ni orang yang mana buat satu benda yang mana benar-benar boleh bagi manfaat pada dia. Sebab tu al-mal wal banun zinatul hayat al-baqiyatus salih. Tawajuh pada benda-benda yang mana ada manfaat pada kita. Dan bila Quran ayat lagu ni, dan sifat Quran lagu ni, sepatut kita taslim ya. Tak patut kita taslim. Dan Rasul pun gitu kan. Rasul kami tidak utus ke mana-mana Rasul. Allah bagi tu malaikat, tugas Rasul ni bagi berita gembira kepada orang tak bagi ancam. Itu kesimpulan dia. Dan wa ma yujadilul ladzina kafaru bil batil yudhilu bihil haqq. Dan orang kafir yang menentang dengan cara batil itu para rasul dengan kebenaran yang dibawa tu untuk liyudhilu bil haqq, untuk hapuskan dengan batil itu hak. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Dan mereka jadikan ayat-ayat aku, perintah-perintah aku ni dan juga peringatan-peringatan aku ni huzwa. Tak bahasa senda gurau. Tak buat nganyi. Tak. Wa man azlam, dan tidak ada yang lebih zalim, lebih daripada orang yang mana bila diingatkan tentang perintah Allah, fa'arada, berpaling. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dia lupa apa yang dia buat. Tak. Amalan dia lupa. Inna ja'alna ala qulubihim, sesungguhnya Allah Nabi orang lagu ni Allah nak bagi kita punca. Apa tak boleh beriman tadi, apa tak istighfar pada Allah Taala bila datang pada mereka petunjuk ni. Tak, sebab sikap wattakhadhu ayati, jadikan perintah-perintah Allah sebagai senda gurau, dan mereka berhujah dengan cara batil untuk hapuskan kebenaran. Sini Allah bagi tahu, inna ja'alna, sesungguhnya kami telah jadikan dalam hati mereka ni ada tutupan, daripada mereka dapat faham, daripada telinga mereka pun ada tutupan. Wa in tad'uhum ilal huda, sekiranya kamu seru mereka, ajak mereka pada petunjuk, falan yahtadu idzan abada, maka mereka tidak akan dapat petunjuk sampai bila-bila. Jadi itu cara Allah nak susun. Masalah bagi kita mula Quran ni, kami datang dengan pelbagai cara. Tapi manusia tak boleh beri apa, sebab manusia ni reaksi mereka dengan Quran nak tolak dulu. Sikap dia, mari daripada Allah nak tolak, tak sesuai dulu. Sifat dia lagu tu. Kemudian Allah Taala tidak ada yang menghalang manusia daripada beriman. Sebab apa? Bila datang pada mereka petunjuk apa dia? Sebab tadi mereka berhujah dengan cara batil untuk hapus kebenaran, buat nganying perintah Allah Subhanahu Taala, mempersendakan ancaman-ancaman, persendakan orang lagu ni. Jadi kat ayat sebenar paling tak saya tengok orang lagu ni, Allah Taala tutup mata hati dia. Tutup mata hati. Allah nak bagi kepada Nabi, wahai Muhammad, orang lagu ni bila kamu ajak pada mereka petunjuk, mereka tidak akan dapat hidayah. Sedangkan Allah Subhanahu wa rabbukal ghafurur rahim. Sedangkan Allah Tuhan kamu ni al-ghafur dzur rahmah, Maha Pengampun, dia yang memiliki rahmat yang sangat luas. Tu pun Allah Taala bagi tahu, walau yu'akhidhum bima kasabu, kalau Allah Taala azab mereka dengan sebab perbuatan yang mereka buat tu, kalau Allah Taala nak tangkap mereka, Allah Taala kita tunggu azab dah. Tapi ballahum mau'idun, tapi bagi mereka, bagi manusia yang menentang ni, ada dah janji dia. La yajidu min dunihi mau'ila, yang mana mereka tidak akan dapat selamatkan diri, tak dapat mengelak selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tilkal qura, itulah negeri-negeri Allah Taala bagi tahu kami yang kami binasakan kerana mereka telah melakukan kezaliman, dan kami jadikan bila azab mari pada tempat mereka ni mau'idah, ada waktu dah yang telah ditentukan. Allah Taala bagi tahu. Tak semua tu patut mereka kena azab, tak mari azab lain ni. Tu Allah Taala tentu dah, ada dah. Tak, daripada azali lagi Allah Taala telah tentu dah azab dia. Jadi habis dah kisah satu bab berkenaan dengan dua orang yang mana ni pemilik kebun, fitnah harta, dan sedikit tentang hakikat jin. Kemudian kembali pada Quran macam biasa, dan sambung semula kisah Nabi Musa. Fitnah seterusnya, fitnah berkenaan dengan ilmu. Fitnah berkenaan ilmu. Ini pun bahaya juga. Kerana ilmu ni menyebabkan orang ni tolak perintah Allah SWT. Sebab dia rasa lebih bijak daripada Allah, lebih bijak daripada Rasul. Quran mari nak batal ni, surah Kahfi ni peringat ni, sebab tu suruh baca semua ni. Tak, supaya orang yang gurur dengan ilmu dia, gurur dengan ilmu dia, dia kena tunduk. Tak. Bila ilmu dia bercanggah dengan perintah Allah Taala, dia kena buat ilmu dia. Dia kena buat ilmu dia, tunduk pada perintah Allah SWT. Allah Taala datangkan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Ingatlah ketika mana Musa ayat kepada pembantu dia,
la abrah hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi. Aku akan terus menerus jalan sehingga aku sampai di tempat berjumpanya dua laut, pertemuan dua laut. Walaupun makan masa hukum, berhukum-hukum, satu hukum 100 tahun, berapa tahun, aku tak peduli. Selepas Allah Ta'ala izin pada Nabi Musa untuk dia belajar dengan Nabi Khidir. Selepas Allah Ta'ala tegur Nabi Khidir, kan hadis dalam Bukhari, Nabi SAW beritahu kan, Nabi Musa AS ditanya, ada lagi orang lebih halim daripada kamu? Itu pertanyaan umat ni. Nabi Musa jawab, tak ada lah, aku lebih halim. Jadi perkataan yang Allah Ta'ala tak suka, walaupun hakikat dia betul lah, tak ada Nabi yang paling halim sekali dari umat dia. Tapi roh agama kan, dia bukan lagu tu. Sentiasa nisbah kepada Allah SWT. Allah Ta'ala nak lagu tu, nak hamba lagu tu. Tak sewi ada langsung. Jadi Allah SWT bagi tahu, bahkan ada hamba aku yang lebih tahu lagi daripada kamu. Jadi Nabi Musa bila tahu dan ni Allah SWT supaya kita belajar dengan Nabi Musa pula dari sudut lain. Bila tahu je ada orang lebih halim daripada dia, minta izin dengan Allah SWT untuk pergi belajar. Dia Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala bagi tahu tempat dia, jumpa orang tu ni tempat pertemuan dua laut. Jadi sebab tu Nabi Allah Ta'ala rakyatkan ucapan Nabi, semangat Nabi Musa, himmah Nabi Musa, walaupun dia Nabi dah, ulul azmi minar rusul dah. Tapi bila diberitahu ada orang lebih halim, pergi belajar, nak pergi berguru. Dia bagi tahu pada pembantu dia ni, Yusha, la abrah, aku akan terus tak berjalan sehingga aku jumpa pertemuan dua laut ni, walaupun makan masa berhukum. Falamma balagha majma'a, bila mereka berdua sampai di tempat tu, nasiyahu tahuma, mereka berdua lupa. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, mereka berdua lupa. Jadi lepas tu hari ni Allah Ta'ala cerita tentang ikan yang dibawa oleh Nabi Musa, bekalan dia tu. Jadi mereka berdua lupa tentang ikan yang mereka bawa tu sebagai tanda. Dan Nabi Musa sudah beritahu jumpa pertemuan dua laut tu. Lepas tu alamat dia lagi, bekal yang dia bawa tu, ikan tak keluar, ikan buat jalan, ikan masuk dalam laut. Fattaha sabilahu fil bahri saraba, lalu ikan tu lompat cari jalan ke arah laut, lalu masuk dalam laut. Falamma jawaza qala, lalu bila mereka berdua tu lepas dah kawasan tempat pertemuan tu, maka Nabi Musa kata kepada pembantu dia tu, atina ghada'ana, wa mari makanan kita, makanan tengah hari kita. Laqad lakina min safarina hadha nasaba, sesungguhnya kita telah dapati daripada safar kita ni penat, hadha nasaba, keletihan. Maka bila kata kita barulah apa dia, Yusha tu, pembantu Nabi Musa tu baru teringat. Ara'aita, maka kata Yusha, ara'aita idh awayna, perasan tak? Kita kata perasan lah, idh awayna ila sah, ketika mana kita beristirahat kat satu batu tadi, kat batu yang kita singgah tu. Fa inni nasitul hut, aku lupa nak cerita, nak bagi tahu pada kamu tentang ikan. Wa ma ansanihi illa syaitan, tidak ada yang melupakan aku melainkan syaitan. Allah nak kontrol ke hati manusia. Allah nak bagi tahu pada kita ni, daripada mengerti. Sepatutnya Nabi Musa bersedah pada dia, kalau lihat perkara begini bagi tahu pada aku, situlah tempat dia. Tapi jadi tak ingat. Sebab hati manusia ni Allah Ta'ala yang kontrol. Seperti mana Nabi kata pada Bilal kan, dalam safar kan, Nabi pernah dengan para sahabat, siapa dekat subuh dah. Jadi Nabi bagi tahu siapa dia nak jaga. Masuk waktu fajar ni gerak belakang lah. Bilal bagi tahu saya semua. Bilal kita tahu. Nabi dengan para sahabat tidur daripada perjalanan jauh putih. Saya Nabi lah, biasanya jaga semua, tunggu bel, bila tengok ke arah matahari terbit tu fajar sadiq, kita tengok ke tak tukar belakang sikit ya, jelek mata, pejam sekejap, sedar-sedar panas cahaya matahari dah, terbit dah, jasad matahari terbit dah, terlepas dah waktu subuh, terlepas dah sekejap dah. Jadi bila Nabi gerak dia, kawan bila bagi tahu, ya Rasulullah, sebagaimana zat yang buat kamu tak sedar tu, dia buat aku tak sedar juga. Allah yang kontrol, walaupun habis jaga, bila jangan tidur pun ke arah menghadap, itu dah tak boleh buat apa, dia Allah semua. Allah Ta'ala kontrol manusia. Sini pun baru pesan dah terlepas juga. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajabah, yang mana dia bagi tahu ikan hut tu keluar tu, dia cari jalan, dia masuk dalam laut dengan cara yang pelik,
Qala dzalika ma kunna nabghi. Nabi Musa kata, itulah tempat yang kita nak cari tu. Fartadda ala athar. Lalu mereka berdua pun duduk semula. Semula qasasah, seperti mana tempat mereka lalu. Wajada 'abdan min ibadina. Lalu mereka berdua jumpa hamba di kalangan hamba kami. Allah Taala bagi tahu. Hamba juga, semua hamba belaka. Qadiyah kan? Asra bi 'abdihi. Alhamdulillah anzala 'ala 'abdihi. Sini semua hamba. Ni semua hamba Allah belaka. Maka mereka berdua jumpa hamba, salah seorang hamba di kalangan hamba kami. Atainahu rahmatan min indina. Kami bagi pada dia rahmat daripada sisi kami. Dan kami ajar pada dia min ladunna, direct min ladunna ilma. Min ladunna. Qala lahu Musa, maka Nabi Musa kata pada hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Nabi Musa minta izin untuk belajar. Ni adab Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Boleh tak saya nak ikut kamu untuk kamu ajar saya apa yang telah Allah SWT ajar pada kamu, petunjuk-petunjuk. Maka Nabi Khidir bagi tahu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dalam Bukhari, dalam hadis, bila bagi salat tu tanya siapa dia? Musa Bani Israel. Nabi Khidir. Mana Nabi Khidir tahu keadaan Nabi Musa AS. Cerita Nabi Musa. Mana zaman Nabi Musa tu ada Nabi Harun, ada Nabi Khidir. Jadi dia tahu. Ya, tahu tentang Nabi Musa. Maka bila Nabi minta izin tu, Nabi Khidir bagi tahu, kamu tak akan mampu ikut aku. Innaka lan tasai. Kamu tidak mampu bersama aku untuk sabar. Sebab Nabi Khidir tahu dah ilmu dia lagu lain. Ilmu dia lagu lain berbanding dengan ilmu Nabi Musa. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu nak sabar tentang sesuatu yang mana kamu tak jelas tentang perkara tu. Benda tu berlaku. Benda tu berlaku betul dah. Tapi kamu tak tahu tentang sesuatu yang berlaku tu dengan sempurna. Kamu tahu sikit ya. Jadi menyebabkan kamu jadi hari. Sebab tu kamu tak boleh nak sabar. Sabar ni bila kita faham satu. Manusia kalau dia tak faham sesuatu, dia tak nak sabar. Jadi bukan kata Nabi Musa kurang sabar, tidak sebenarnya. Nabi Musa ni Nabi, fatanah kan sifat dia. Tapi benda yang berlaku tu begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Tengok Allah Taala cerita dari surah Kahfi ni. Di tengah Dajjal. Sebab benda yang akan menguji kita ni, perkara lagu ni kita buat persiapan. Sudah biasa dah kita berhadapan dengan perkara luar biasa, lama-lama jadi biasa. Tujuan dia gitu supaya fitnah Dajjal mari, perkara luar biasa belakang. Tapi bila kita sudah biasa, sifat manusia kita istiddah gitu sebenarnya. Jadi semua luar biasa belakang. Kita ni luar biasa, mata kita luar biasa. Mata kita, pendengar kita luar biasa, tapi benda tu makluf dah dengan kita jadi biasa. Jadi Quran sebab tu Allah SWT suruh baca. Tiap-tiap Jumaat baca biar perkara luar biasa jadi biasa. Jadi semua ni jelas bahawa daripada Allah SWT, bukan daripada zat tu. Qala satajiduni insyaallah sabiran. Nabi Musa bagi tahu, insyaallah kamu akan dapati aku ni seorang yang sabar dan aku tidak akan derhaka pada perintah kamu. Maka Nabi Khidir buat syarat, kalau nak ikut aku jangan tanya. Jangan tanya, bukan jangan tanya terus. Jangan tanya terus, tak boleh sumak jangan tanya. Tu alamat sesat juga, tak boleh tanya terus. Nak belajar kita jangan tanya kita buat apa. Kena tipu gitu kata guru. Jangan tanya lagi. Jangan tanya lagi. Ikut dulu, lepas ni kita kata. Tengok Nabi Khidir bagi tahu. Kalau kamu nak ikut aku falatas, jangan kamu tanya tentang apa pun sehingga aku bagi tahu pada kamu. Fantalaqa. Lalu mereka berdua berjalan sehingga naik kapal. Naik safinah. Bila naik kharaqaha. Nabi Khidir pun tiba-tiba pecah dinding kapal. Atau bertembuk. Maka ini Allah SWT datangkan keadaan bercanggah dengan syariat Nabi Musa. Syariat. Nabi Musa dia Nabi. Dia kena tegur perkara mungkar. Orang bagi tupai kita dalam Bukhari kan bagi tupai, naik free pula. Orang buat baik pada kita, tiba-tiba kita pergi pecah bagi orang. Tak boleh. Maka akharabtaha litughriqa anha, kamu dak pecah kapal orang. Laqad ji'ta syai'an imrah, kamu telah melakukan satu perkara yang besar. Tak boleh buat benda lagu ni. Maka Nabi Khidir ingat semula, bukankah aku telah bagi tahu kamu tadi nak sabar kali dengan aku? Maka Nabi Musa minta maaf. La tu, jangan kamu hukum aku lupa. Wala turhikni fil amri, jangan kamu menyusahkan aku dalam urusan aku ni untuk belajar dengan kamu ni. Lalu jalan lagi. Ni lebih berat lagi. Sehingga jumpa seorang budak gulaman, tak balik. Gulaman budak yang tidak balik. Baqatalah. Lalu Nabi Khidir bunuh dia. Bunuh depan Nabi Musa seorang budak-budak macam mana? Qala aqataltaha
qala aqatalta nafsan zakiyah, kamu telah bunuh satu jiwa yang suci tanpa jiwa ni melakukan apa kesalahan. Laqad ji'ta syai'an nukra, kamu telah melakukan perkara mungkar ni. Ini perkara mungkar. Macam mana Musa nak tahan? Tak, perkara mungkar pula. Qala alam aqul laka innaka lam, bukankah aku telah bagi tahu pada kamu? Tak, kamu tak mampu untuk ikut aku. Maka Nabi Musa bagi tahu, la insal, lepas ni kalau aku tanya lagi lepas ni, kita pisah. Qad balagta min ladunni udra, kamu sudah sampai tahap dah, bagi uzur itu sudah sampai hak dia dah. Lalu mereka jalan lagi sehingga jumpa ahlu qaryah, penduduk kampung. Lalu mereka berdua ni jalan lama dah, tak makan lagi, tak minum lagi, jadi minta makanan daripada penduduk kampung tu. Fa abau an yudayyifuhum, jadi mereka tak siap bagi makanan, tak ada siapa nak jamu. Tiba-tiba dalam perjalanan dalam kampung tu, mereka berdua ada satu dinding hampir roboh, yuridu an yanqadha. Lalu Nabi Khidir betul beki dinding tu. Maka Nabi Musa alaihi salam ni tengok bahasa Nabi Musa berubah dah. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kalau kamu ambil upah ni boleh dah ni, cara ni buat kerja secara ni mana berat jugalah. Dah. Mana bahasa pun, mana Nabi Musa dah tahu dah. Nabi Musa dah tahu dah ilmu yang Allah Taala bagi tahu bahawa ada orang yang lebih tahu lagi daripada Nabi Musa ni, makna ilmu dari sudut takwini. Berarti Nabi Musa tegur juga tu. Nabi Musa tegur juga tu. Dan Nabi bagi tahu kan rahimallahu Musa. Nabi bagi tahu, semoga Allah merahmati Musa. Kalau dia sabar sikit lagi, dia tak kerja dah. Kita boleh tengok banyak lagi benda ajaib. Dari sudut kita bagaimana Allah Taala terbiak alam ni. Benda ada sekitar kita ya. Yang kita tengok orang tu mati, kanak-kanak tu mati, semua. Ni surah Kahfi bagi tahu pada kita ni. Yang kita tak faham ni. Nampak zahir tak molek, sebenarnya molek. Maka Nabi Khidir bila dengar Nabi Musa sekali lagi, hadza firaqu bain, ini perpisah di antara aku dengan kamu. Aku akan bagi tahu kepada kamu berkenaan dengan maksud takwil, malam apa yang kamu tidak dapat sabar. Adapun kapal perahu tadi yang kita naik tadi, sebenarnya tu kapal milik orang miskin. Kerja dia cari makan dengan kapal tu. Fa aradtu an aibaha, aku ni dak merosakkan kapal tu sebab apa? Sebab depan dia lagi. Lepas ni dia akan ada depan lagi tu ada penguasa. Penguasa yang mana yang zalim. Dia akan rapah semua kapal-kapal molek. Dia cek kapal lalu molek-molek, dia akan rapah. Jadi bila Nabi Khidir pecah dia tu kapal tu masuk air dah. Bila siapa tu dia ingat kapal tu punah dah maka dia akan lepaskan. Benda tu boleh beki dengan mudah Itu Nabi Khidir bagi tahu pada Nabi Musa. Wa ammal ghulam, adapun budak tu fakana abawahu mu'minan. Ibu bapa budak tu orang mukmin. Jadi fa khashina an yurhiqahuma tughyan wa kufra. Kami bimbang budak ni kalau dia besar, maka dia akan jadi orang yang derhaka, anak yang derhaka. Dia akan menyebabkan ibu bapa mereka pun jadi derhaka pada Allah. Ada orang tak boleh diuji dengan anak. Tengok hikmah Allah SWT. Ada orang yang punuh agama dia sebab anak. Sebab anak. Sebab tu dia bagi tu, anak ni menyebabkan satu orang itu jadi bakhil, jadi penakut, tak boleh nak berjihad, tak boleh nak berjuang sebab anak. Tak boleh nak infak sebab anak. Fitnah anak. Sebab tu Imam Bukhari datangkan hadis tu, lepas tu mari cerita Nabi SAW pun ada anak, ada cucu tapi pergi jihad. Abu Bakar, Umar ada anak cucu tapi pergi jihad. Mereka infak. Sebab apa? Sebab ujian besar. Jadi fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan. Lalu kami nak tukar, Tuhan kamu berdua nak tukar dengan anak yang lebih molek lagi, khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah, yang lebih kasih pada ibu bapa lagi. Jadi Allah SWT matikan anak dia tu, Allah Taala bagi anak lain. Dan anak tu jadi anak yang soleh. Ini cara pentadbir Allah. Kita tak tahu. Sebab tu kita kena sikah takwin ni pun ni Allah Taala bagi tahu. Apa yang Allah Taala tentu kepada kita ni khair belaka. Molek belaka. Tinggal lagi kita ni hukm tasyri'i ya. Kita kena taslim dari sudut takwin ni, kita kena taslim dari sudut redha. Kita ucap apa bagi raditu billahi rabban. Itu apa yang Allah Taala bagi pada kita, dengan kesihatan kita, dengan gapo, dengan tubuh badan kita lagu ni, dengan taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak boleh nak ubah tu, dan satu lagi tasyri'i ni. Hak ni pun kena taslim juga. Kalau takwin ni pun kita kena taslim. Dia tengok ni Allah Taala bagi tu hikmah dia ni. Apatah lagi tasyri', memang Allah Taala bagi tu hudan. Oh kali baca kan. Maksudnya sebut ke Quran ni apa? Hudan rahmat. Zat yang sebut lagu ni tiba-tiba kita kata perintah dia ni tak ada hudan, ada betul. Kita boleh tolak tepi. Tak masuk akal. Kita kena jadi seperti para malaikat tu. Sujud walaupun nampak tak jangan sujud ya. Sujud.
Sebab tu taslim ni benda paling besar sekali. Taslim ni taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun berkenaan dengan dinding itu, Nabi kata begitu. Fakana li ulamaini yatiman. Sebenarnya dinding itu milik dua orang anak yatim di kampung tersebut. Wa kana tahtahu, di sebalik, di bawah dia tu ada harta untuk mereka berdua, peninggalan. Dan ibu bapa mereka berdua ni orang soleh. Jadi Allah SWT nak biar benda tu dapat dikeluarkan ketika mana anak yatim tu sudah jadi sempurna dah, sudah jadi orang dewasa dah. Wa istakhrijah kanzahuma, supaya mereka berdua dapat keluar daripada sini. Bila nak baki kan tanah ayah dia tu dah gali-gali, tengok ada harta ni. Rahmatan min, rahmat daripada Tuhan kamu. Dia rahmat. Allah Taala jaga anak dia sebab apa? Sebab kesolehan ibu bapa dia. Ni. Sebab kesolehan ibu bapa. Sebab tu para salaf salah ke tak, bila tengok anak degil ke tak, masyarakat dengan isteri dia, kita kena tambahkan dak ibadat kita pada Allah ni. Baik kita tahajud kita, baik kita. Bila anak nampak anak degil tak dengar kata. Sebab cara untuk baiki anak ni dengan ibu bapa, baiki hubungan dia dengan Allah SWT. Allah tak nak baiki anak dia. Allah nak jaga. Ini tak terus selain daripada kita nasihat lah, selain daripada kita nasihat tarbiyah. Nah, ini cara Quran ajar pada kita, bagi tahu pada kita. Dan wa ma fa'altu, tengok Nabi Khadir bagi tahu, dan aku tidak buat semua tu an amri, dan wa ma fa'altu an amri. Mana aku tidak buat tu daripada aku nak buat sendiri. Ini perintah Allah. Ini asyik ni Allah bagi tahu. Mana Nabi Khadir dak perintah Allah SWT. Nabi Khadir bagi tahu Nabi Musa ni, perintah Allah Taala lagu-lagu kena sempurna. Tak. Lagu-lagu mana kena buat. Walaupun nampak zahir tak molek. Tak bunuh anak ke? Tak bersalah ke? Buat. Ni cerita dia surah apa? Fitnah Dajjal ni kita akan hadapi fitnah lagu ni. Fitnah lagu ni musuh kita ni Dajjal ni. Tak. Bagi tahu hujan turun tu. Wahai langit turun hujan. Bumi tumbuh. Subur jadi. Setuh orang sakit sembuh. Setuh orang sakit. Ini keadaan lagu ni. Ikut dia selamat, tak ikut dia binasa. Kemakmuran, kalau kita faham bahawa dunia ni kita nak kemakmuran, kita nak ni, maka kita akan terperangkap. Sebab tu kita betul kehidupan. Kehidupan dunia ni sebab Allah nak bagi tahu apa? Inna ja'alna ma zinatan lah awam qadiman. Kami jadikan dunia ni apa? Penuh dengan perhiasan, liyabluwahum, untuk kami uji. Nampak ujian. Orang mukmin kena faham. Ujian kan dengan perintah dengan Allah. Tawajuh dia perintah dengan Allah lagu mana? Lagu mana? Lagu mana kena sempurnakan perintah Allah SWT. Lagu mana? Bukan hidupan dunia ni lagu mana kita nak selamat. Ini fikrah orang munafik kan? Orang munafik lagu mana kehidupan dia, lagu mana kehidupan anak bini dia selamat tu kan? Tak peduli orang lain. Agama ni untuk comel dia, kosmetik untuk dia. Ya. Bila agama ni menjejahkan kehidupan dia, menjejahkan nyawa dia, dia tolak agama gitu. Pas zaman kita ni Nabi tak ada kebesaran lagi lah. Boleh guna tak macam-macam. Kalau zaman Nabi pun ada munafik gitu. Pas zaman kita tak ada munafik, mustahil. Zaman kita lah dia panggil lubuk munafik dia. Tak munafik lagi. Jadi sebab tu kita kena berhati, sebab tu kena tajarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kena tajarrub, makna kena benar-benar inabah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diketahui itulah penjelasan apa yang kamu tidak dapat sabar wahai Musa. Mereka dia bagi tahu. Dan kisah yang terakhir, kisah Zulkarnain. Wa yas'alunaka an Dzulkarnain. Kamu tanya, mereka tanya kamu wahai Muhammad berkenaan Dzulkarnain. Dzulkarnain pun ajib juga. Dzulkarnain ni hanya diketahui oleh ulama-ulama Yahudi cerita ni. Tak, ulama-ulama Yahudi yang tahu cerita ni. Tahu pun secara umum lah. Jadi ini benar-benar daripada nubuah, daripada kitab Taurat, daripada kitab-kitab. Tak. Jadi kalau nak tahu Nabi itu benar tak benar mesti dia tahu. Tahu tentang roh, tahu tentang Zulkarnain, tahu tentang Ashabul Kahfi. Jadi sebab tu ni di antara pertanyaan ulama-ulama Yahudi kepada orang Mekah supaya tanya Nabi SAW untuk buktikan bahawa Nabi ni Nabi. Tapi tengok Allah Taala jawab. Mereka tanya kamu tentang Zulkarnain, kul saat katakanlah saat itu aku akan bagi tahu pada kamu tentang Zulkarnain ni zikra. Tapi cerita tentang Zulkarnain ni semua untuk dapat ambil pengajaran. Tengok mukadimah dia. Bukan cerita tak ada kaitan. Tak. Quran ni bukan kitab sejarah. Tak, kitab sejarah ni dia ni lahir bila, tak mana, kampung dia lagu mana, suasana dia dibesarkan lagu mana ke. Quran tak ada kaitan. Sebab tu Allah kata sa'atlu alaikum min, aku akan baca pada kamu cerita tentang Zulkarnain zikra. Kamu boleh ambil pengajaran, boleh ambil iktibar. Sebab ni masuk Quran. Sebab tu Quran nama dia zikra. Di antara nama Quran nama zikra. Tetap konsisten. Daripada cerita Ashabul Kahfi pun cerita Ashabul Kahfi pun cerita apa? Cerita ambil pengajaran. Bukan cerita
Tapi orang jadi hari nak tahu nama dia, apa dia, berapa orang. Ni Quran tak sih lagu ni. Tak. Kita kena buat. Kehidupan ni tak perlu dibina dengan apa? Dengan sempurna, dengan sempurna. Orang mukmin dia ambil iktibar pengajaran. Kita tahu berapa orang, tak tahu 7 orang. Kalau tahu 7 orang sebenar, apa boleh ke apa? 7 orang, 8 orang. Ada ke apa? Tak. Tapi Allah Taala tunjuk kepada dia sikap Ashabul Kahfi tu bila berhadapan. Tak. Ashabul Kahfi ke apa dia? Anak muda yang Allah Taala akak ni. Tak. Tinggal kemewahan, tinggal dunia kerana perintah Allah SWT. Dengan dia pertahankan perintah Allah ni, dia telah korbankan seluruh dunia dia. Ni Allah Taala kena, ni Allah Taala nak anak muda lagu ni. Anak muda lagu ni boleh bangkit. Tak. Orang lagu ni boleh bangkit. Dia hanya terkesan dengan perintah Allah SWT. Tak. Terkesan dengan perintah Allah. Ni Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Betul banyak kisah-kisah dicerita pada mereka dah. Semua kerah lalu. Dah bila bangun tidur ni, sehari ke separuh hari. Ketua dia kata tak sah, ambil duit pergi cari, lapar lah ni, lapar, sesat. Cari pun tak ada kata musyawarah, nak pakai apa, nak pakai apa, tak ada, pakai pilih sekali. Ya sesat. Banyak ditunjukkan contoh-contoh gitu. Kalau tidak kan, orang ni macam-macam kan. Dah, 7 orang, kadang kata 7 orang, 8 orang dah. Nak pakai apa? Nanti nak mikir lah. Ada ayam, daging, ada orang, susah. Lepas tu, kalau ayam tak ada kambing semula pula, dia susah. Banyak cerita tentang yang tindakan yang mana bukan kata agresif untuk menafak belakang. Ada ditunjukkan satu orang yang mana nampak keadaan sekarang ni perut lapar, fikir satu orang, nanti satu orang pergi beli lalu balik makan ni. Sesat masalah. Walaupun Allah telah tunjuk kan sikap-sikap lagu ni dalam surah ni untuk kita belajar. Mana surah ni dibaca tiap-tiap minggu, sebenarnya dia boleh kasih kefahaman yang sebenar. Tapi kalau baca dengan tadabbur lah. Tadabbur. Ini baca walaupun tiap-tiap hari Jumaat baca pun tak tahu ke satu, baca sekadar baca. Lepas tu baca tu gila aja kedai kopi relax dah, alhamdulillah. Ni baca dah kafi. Dia bukanlah gitu. Ni tengok Zulkarnain ni. Allah Taala bagi tahu, mereka tanya kamu tentang Zulkarnain, kami akan baca pada kamu minhu tentang dia, bukan semua cerita tentang dia, zikra yang boleh bagi peringatan, yang boleh ambil iktibar. Apa dia? Pertama sekali inna makkanna lahu. Dia tu jadi hebat tu kami buat. Tengok tanda tunjuk Allah SWT. Inna makkanna lahu. Kami yang kukuhkan kedudukan dia di atas muka bumi. Bukan dengan usaha dia, bukan tak ada kaitan. Ya. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami telah bagi pada dia semua asbab-asbab untuk dia maju. Allah Taala bagi. Ini pun daripada Allah SWT ujian. Ini panggil fitnah. Kita kata sultan, fitnah kuasa, yang Allah Taala tunjuk sebelum ni. Ashabul Kahfi, kemudian orang yang mana tidak ada agama, kemudian Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ni sultan pula. Apa dia? Raja lah, raja kan nabi ke khilaf. Tak, raja kan nabi lah khilaf. Wallahu a'lam. Tak tahu. Nabi tak kata apa. Tak. Kita sudah kata dah kan, semata-mata dapat ilham wahyu. Bila dikatakan wahyu daripada malaikat ke wahyu kan, tak semestinya nabi. Tak semestinya. Mak Nabi Musa wa auhayna ila ummi Musa. Tak jadi nabi pun. Nabi. Ya, nabi bila jadi Allah Taala jadi kata mu jadi nabi. Allah Taala kata jadi rasul Allah kata jadi nabi, jadi nabi. Allah Taala tak kata apa? Mujarrad malaikat mari jumpa bagi tahu daripada Allah SWT kecek dengan kita tu jadi nabi lah. Dah. Nabi kita adalah hadis kan, ada orang satu orang tu nak pergi ziarah saudara dia. Dok di kampung lain kan. Dalam perjalanan ni malaikat mari. Malaikat kita tanya, nak gimana nak pergi jumpa, nak ziarah? Ada kepentingan ke apa? Ada niaga ke apa? Tak ada, nak ziarah semata-mata kerana Allah. Tak. Maka malaikat bagi tahu, aku ni Rasulullah, utusan Allah kepada kamu, nak bagi tahu amalan kamu Allah Taala suka pada kamu. Jadi nabi, tak jadi nabi. Jadi nabi. Allah Taala nak muliakan dia, dan nabi bagi tahu pada kita untuk kita buat amalan itu. Sini pun kami bagi pada dia, Allah Taala bagi itu. Segala sesuatu sabab. Dan fa'atba'a sababa. Lalu Zulkarnain ni ikut, tak guna sebab-sebab tu. Tak ada sebab tapi tak ada guna. Ada komputer, tak, tapi tak ada guna. Tak jadi ke? Tak. Allah Taala bagi pada Zulkarnain ni, dibagi sebab, dia tahu nak guna sebab tu. Sebab tu dia boleh maju. Dia zahir dia ni kerajaan dia besar. Tak. Allah Taala bagi dia dengan tentera dia ni besar. Kerajaan mana? Zulkarnain, sebut Zulkarnain tentu dah tidak dah tu kafir tu. Hak tu semua berhala tu. Tak. Hak Zulkarnain yang disebut-sebut tu. Dia kan? Tentu dah. Tentu tidak. Siapa dia? Allah Alam. Tak tahu.
Tak tahu siapa ni sebenar. Hakikat sebenar kita tak tahu, sebab benda ni berlaku tu dah bukan zaman Nabi Isa. Sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi. Satu fitrah zaman ni ada raja soleh begini, raja soleh begini. Allah telah bagi tahu, dia telah diberikan segala sesuatu dan dia guna sebab-sebab tu sehingga dia sampai hatta idza balagha maghrib asy-syams, sehingga dia sampai tepat terbenamnya matahari. Maknanya mana tempat yang paling barat sekali, dia tu dah depan bumi tu, dia tak boleh nak pergi dah. Ada gitu ke air laut lah. Dah. Bila sampai sehingga tepat terbenamnya matahari, wajadaha, dia dapati matahari itu taghrubu fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauma. Matahari itu terbenam dalam mata air yang hitam. Tak, hitam kemerahan ke hitam, tak, hamiah. Dia terbenam dalam mata air hamiatin. Tak. Hamiah ni kalau tengok dalam syair-syair Arab ni, gambar mata yang kemerahan sebenarnya. Tak diguna biasa, diguna dalam syair-syair ni untuk gambar orang yang begitu marah ke tak? Mata dia begitu merah, hamiah. Hamiah ni mata yang mana merah nak ke hitam kerana terlampau marah. Tak. Kita boleh nampak itu gambar matahari. Tak, matahari yang nak terbenam tu, kerana nak gelap gurub. Mungkin kadang-kadang lagu tu lah. Walau bagaimanapun Zulkarnain ni sampai tempat yang mana paling barat sekali, Dan wajada indaha qauma, Zulkarnain dapati di tempat tu ada satu kaum. Satu kaum lagu mana? Wallahu a'lam. Sembah matahari ke, sembah Allah SWT ke, kita tak tahu. Allah Taala sebut ada satu kaum. Tapi Allah Taala wahyukan, qulna ya, kami kata pada Zulkarnain, imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fi musna. Sama ada kamu nak azab, nak hukum, ataupun kamu nak bina hubungan dengan mereka dengan cara baik. Lagu mana itu terpulang kebijaksanaan Zulkarnain. Jadi dapat satu kaum lagu mana? Wallahu a'lam. Tapi itu dah seperti mana jawapan Zulkarnain, amma man zalam. Ada pun orang yang mana buat jahat pada tempat tu, buat zalim tu, kami akan azab dia, kami akan hukum dia. Thumma yurdu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nukra. Kemudian akhirat nanti dia akan dibalaskan oleh Allah SWT dengan azab yang lebih hebat lagi. Adapun orang mana beriman dan beramal soleh, mereka ni kami balas dengan cara yang terbaik. Jadi Zulkarnain ni guna tentera dia ada kekuatan dia, memang kekuatan yang sangat hebat lah. Dia boleh masuk satu negeri. Cara dia bagaimana nak guna semua yang dia ada, bagaimana manusia taat pada Allah SWT. Jadi dia ada satu kaum, yang mana satu kaum tu dia tahulah ada orang baik, ada orang tak baik. Ada orang terkesan dengan ni. Jadi sama ada dia nak hukum tu pun boleh, tapi tengok Allah Taala bagi pada dia. Tapi dia pilih lagu mana? Orang tak baik, dia igap, dia tangkap. Orang mana menentang, orang mana nak beriman dengan Allah SWT, dia lepaskan. Itu cara dia. Summa atbawa, semua dia guna lagi. Sebab dia ada lagi, dia boleh lagi, dia guna lagi. Sebab tu pemerintah dia makin besar hatta idza balagha mathalan, sehingga dia sampai pula ke arah terbit matahari pula, ke arah timur pula. Wajadaha tatlu'u, dia dapati matahari terbit di atas satu kaum, lam naj'al lahum min duniha sitra, yang mana kami tidak jadikan bagi kaum tersebut tu ada apa dia? Ada pelindung. Sama ada tempat tu di pada pasir ke, tak ada bukit buka ke apa, ataupun kehidupan dia tu tak ada bangunan ke, nomak ke, tak. Wallahu a'lam. Tapi Allah Taala gambarkan begitu. Zulkarnain ni pemerintah dia daripada tempat dia tu semua ke arah barat tu milik dia belakang dah. Kemudian dia pergi pula sampai ke peringkat ngesuk manusia boleh pergi dengan alat pada zaman itu ke arah timur, ke arah terbit matahari. Semua tu dia kuasai belakang dah. Itu dia punya pemerintah dia. Sebab tu kita tak boleh nak kata siapa dia. Sebenar, Quran tak bagi tahu, Quran tak sebut, sebab tu benda tu tak betul. Benda tu tak betul. Hak tak nak sebut ya. Tak bagaimana orang lagu ni bila dia ada hubungan dengan Allah SWT, tengok bagaimana pemerintah dia akan gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra. Demikian juga kami telah ahadna bima ladaihi khubra. Kami telah bagi pada dia ilmu yang mana dia dapat menguasai, dia dapat tahu keadaan-keadaan tempat-tempat ni. Kemudian summa atba'asa, kemudian dia ikut lagi asbab-asbab yang Allah Taala bagi itu, hatta idza balagha bainas saddain, sehingga dia sampai satu tempat di antara dua bukit. Dia dapati di antara dua bukit itu ada satu kaum yang mana hampir-hampir dia tak faham cakap apa. Bukan tak faham langsung, hampir-hampir tak faham.
Tak. Jadi mereka jumpa dengan Zulkarnain. Ni Allah Taala tunjukkan. Ni sifat yang kita kena ambil. Orang yang mana? Orang yang diuji dengan kuasa yang soleh. Tak. Bagaimana sikap mereka bila ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tengok keadaan kaum lagu ni, qalu ya Zulkarnain, mereka kata wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, ni Ya'juj Ma'juj ni ada dah pada masa tu. Makhluk perasaan di atas muka bumi, ganggu penduduk ni. Fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'al, maukah kami dak bagi pada kamu upah supaya kami buat di antara kami dengan mereka ni ada pahala, ada dinding. Zulkarnain bagi tahu apa tengok ni. Tak. Ini orang mukmin, ini raja soleh, raja soleh. Bukan jumpa negara-negara yang mana lemah, ada yang kita lebih kuasai belaka ke tak? Boleh dah, tapi mesti ada something. Tak kena bagi. Tengok dia insijam. Tak dari sudut muamalah ke tak? Dia kecil-kecil siapa kau peringkat pemerintahan negara. Dia orang mukmin kalau kuasa dia jadi lagu ni. Tak. Ini tengok ni. Kalau kita, otak kita lah ni ke tak? Sebab otak masa duduk sini pun duduk sama-sama kita makan ibadah. Tak. Nak tolong orang mesti kena ada ambil kesempatan. Kesusahan orang tu kesempatan bagi kita. Mana ada tolong saja. Dia konsep tu musallam dia timur orang pakai orang Islam sekarang lah ni timur. Mana boleh tolong saya saja, mesti ada benda. Tak ada. Kita tak ada. Kesusahan ni orang Islam tengok konsep orang Islam ni, kesusahan pada satu orang itu untuk takarrub pada Allah SWT. Kesusahan satu negeri itu, negeri lain nak bantu untuk memakmurkan, untuk negeri dia makin hampir dengan Allah SWT. Kesusahan negara lain itu bantu dia tu untuk takarrub dengan Allah SWT, untuk maju. Sebab kita, semua ni ada hubungan dengan Allah belakang. Bukan kita ingat bina negara kerana kita. Itu jadi puncak sebab tu tak sewi ada tu. Tak sewi ada. Kita sentiasa ada hubungan dengan Allah SWT. Tengok Zulkarnain, qala ma makkanni fihi rabbi khair. Apa yang Allah Taala kukuhkan aku ni itu lebih baik lagi daripada hukm tawar tu. Cuma tengok, ni kebijaksanaan ni. Fa'inuni biquwwati. Kamu nak suruh aku buat dinding tu, ada kemahiran kami ada. Engineering ni kemahiran kami. Kamu tak ada, tak tahu nak buat lagu mana. Kita ada kemahiran. Sebab negara kita lebih maju lagi. Tapi bukan kita kena mari besi buat kita, belakang buat kita. Tak. Bahaya asal pak kamu lah. Kamu kena tolong lah. Tapi kemahiran itu kita akan ajar. Fa'inuni biquwwatin. Bantu aku dengan kekuatan yang kamu ada. Itu Allah Ta'ala nak ajar pada kita bagaimana penguasa, pemerintah yang adil, yang ada agama, yang takut pada Allah SWT, maka dia akan bantu nikmat yang Allah bagi kita untuk bantu hamba Allah. Untuk bantu hamba Allah. Tengok. Dia suruh kerjasama sekali. Dia belajar ikut teknologi itu. Biar dia maju, biar boleh berdikari sendiri. Ini asah ni. Ini tengok Quran Ibn baca seminggu sekali pada semua orang Islam ni. Sebelum dia pergi Mekah, sebelum hijrah ke Madinah, sebelum nak kuasai dunia ni, benda ni sudah bina dah dalam jiwa dia dah. Dia lagu ni bangsa yang maju lah. Bukan bangsa sekarang ni. Bangsa sekarang ni ambil kesempatan belakang kan. Tengok Cina mari maju semua negara, semua je bedah belakang. Tengok. Biar ambil bagian daripada dia belakang. Bunuh dia belakang. Semua untuk kepentingan dia belakang. Kalau projek tu, kalau guna bagian dia lebih menguntungkan dia tak usah guna bagian tempatan, guna bagian dia. Semua dia ke maksimum kan. Tapi minta Zahir nampak nak bantu ni asal riba ni. Ini fikrah riba ni. Nampak Zahir pada dunia, tengok tolong negara miskin, tolong negara membangun, tolong dah bagi nak kekah belakang. Tapi dia lupa Allah SWT belakang. Dia buat kita Allah Taala datang keadaan halak mari keadaan rugi betul ya. Dia lupa. Orang mukmin bukan lagu tu. Fa'inu biquwwatin, bantu aku dengan kuatan. Ni yang kedua ni tasawuf orang silap faham. Tak biasanya raja-raja lagu ni orang baik, orang besar lagu ni biasa jadi tuhan lepas tu. Tak. Jadi Allah Taala tunjuk juga kelemahan. Tak. Hebat cara mana pun Zulkarnain ni. Tak. Jadi nak buat sesuatu kena minta pertolongan makhluk juga. Kena minta pertolongan orang lain juga. Fa'inu biku aj'al bainakum, bawa aku akan buatkan di antara kamu dengan mereka ni satu dinding radma yang kukuhan. Atuni zubaral hadid. Mari bawa pada aku besi-besi yang mana. Sehingga bila besi itu dikumpulkan, dia buat nak lebih kurang sama tinggi dengan dua bukit itu, qalan fukhu. Sekarang pergi hidup api. Hidup api, nyalakan api sehingga panas, hatta idza jam, sehingga besi itu jadi api. Atuni afriq alaihi qitran. Bawa pada aku pula timah yang cair itu cuah. Famastata'u an yadhharu, maka tidak mampu lagi Ya'juj Ma'juj itu untuk ukah naik. Wa mastata'u lahu naqba, dan mereka tidak mampu lagi nak tembus lagi. Jadi Ya'juj Ma'juj ni dinding dia ni bukan ada dalam tanah.
Ya'juj Ma'juj ni manusia. Ya'juj Ma'juj ni keturunan yang ada. Nabi bagi tahu kan, keturunan yang ada. Tak. Tapi makhluk perosak, dia ada manusia yang Allah Taala jadikan. Seperti mana manusia, seperti mana kita, dia kita tengok bangsa kita tak serupa belakang kan. Dia ada gila kan, dia ada orang gila. Maksud apa kita tengok gila kan? Biasa kita tengok. Tak. Jadi ada Ya'juj, dia ada perosak. Dia ada kepala dia main perosak. Allah nak jadi dah. Supaya kita juga bayar. Tak. Makhluk ni makhluk perosak. Dia sebagai ujian kepada hamba. Allah Taala akan keluar kan, akhir zaman ni. Jadi lepas Zulkarnain buat tu, dia tak akan dapat temu. Tak, sehingga bila? Sehingga Allah SWT izinkan dia. Tak. Sekarang Allah seperti mana Allah Taala tak izinkan ni pun gitu kan. Mana ni din-din ni pakat dakwah pula. Duk Rusia lah, Cina lah. Tak. Macam-macam dakwah. Tak ada. Dia Allah Taala atas itu tunjuk. Seperti mana Ashabul Kahfi. Baik semua tentera, semua kemahiran itu tak jumpa cari Ashabul Kahfi. Tak. 309 tahun. Tak, Allah Taala sembunyikan. Bila Allah Taala atas sini jumpa, atas sini jumpa. Ni Allah Taala tunjuk dalam masa yang sama, tunjuk kudrat dia. Manusia. Kalau zaman kita ni, kalau kita dakwah ke apa dia? Kita ada satelit, teknologi GoTo, tak ada apa kan? Tak tahu kan? Mana tahu? Tak tahu. Ni lemah. Sebab tu Quran ni hebat lagi. Lagu-lagu mana hebat lagi. Sebab tu nak tawajuh pada kita. Kita jangan terpedaya dengan zaman ni. Dengan canggih zaman. Tak ada. Sebab tu kita kena nak zaman kita tak kena kau meruk dengan Quran tak. Marilah lagu mana pun saing royak cari cara mana, kalau bercanggah dengan Quran tak sah. Canggah dengan sunnah Nabi tak sah. Kita boleh kat gitu dah. Dia kena buat gitu dah. Dia kita belajar dah. Baru ni masalah baru ni pun ajar kita banyak perkara dah. Tak. Kita kena belajar ambil orang mukmin tak kena dua kali. Kalau mari pula kena pula ke. Apa nak bina lagu mana? Tak. Jadi umat yang tidak terkesan, yang terkesan dengan kitab Allah SWT. Ish azizan atau mut syahidan, dua tu ya. Tak. Hidup dengan mulia, dengan pandukan ni, atau mati syahid. Mati syahid. Tapi kena ada benda yang asal kita memegang dengan puas hati. Tak. Sebab tu Allah SWT tajuk kita dengan kitab dia ni. Qala hadza rahmatun min rabbi, kata siapa dia? Zulkarnain. Hadza rahmatun min rabbi. Ini semua ni rahmat dia. Tengok ni. Ya, nampak tak? Ini jam sama ya. Daripada kisah Ashabul Kahfi, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Tak. Kisah dua orang ada kebun tu pun. Tak. Kalulah kamu kata bila kamu masuk ke tak, la quwwata illa billah. Tak. Tengok. Begitu kat Nabi Musa AS. Tak. Ni daripada Allah SWT. Nabi kata bagi tahu bukan apa? Daripada Allah SWT. Tengok Zulkarnain pun. Hadza rahmatun min rabbi. Ini daripada Allah. Ni ruh ni dapat kuasa ke, dapat ilmu ke, dapat ni, dia roh ni. Kalau kerana saya, kerana ni ada jalan sesat. Jalan dia tak ada, dia roh ni. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'an. Bila datang janji Allah SWT, maka Allah SWT akan binasakan dak dinding ni. Wa kana wa'du rabbi haqa. Dia janji Allah itu benar. Benda ni berlaku. Allah Taala akan buka pintu ni. Pintu Ya'juj Ma'juj ni akan buka untuk hancurkan dak semua manusia. Wa tarakna ba'duhum yauma idzin yamuju fi ba'dhi. Dia kami akan biarkan bila janji Allah SWT datang, dak pintu ni akan dibuka, maka kami akan biarkan ba'dhum yauma idzin yamuju fi ba'dhi ni ani khilaf. Ada kata ni akhirat lalu ni. Wa tarakna ba'dhum ni yamu ni suana akhirat. Itu tafsir pertama, tafsir biasalah. Ada kata ini Allah Taala akan biarkan ba'dhum yauma idzin yamuju fi ba'dhi. Ba'du Ya'juj Ma'juj dengan sebahagian manusia dibiar duduk sekali. Dia duduk sekali. Itu pun boleh juga Zahid. Akhir zaman bila nak berlaku kiamat, sebelum berlaku kiamat Allah Taala akan lepas kan. Kemudian wa nafikhu bis-sur. Barulah ditiupkan sangkakala, manusia pun dikumpulkan semula. Wa aradna, dan ketika manusia akan dihadap ke depan neraka Jahannam. Pada hari tersebut orang kafir ni diletak depan neraka. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita. Yang mana mereka masa atas dunia dulu pandangan mereka tertutup, tak nampak akhirat. Tak nampak an zikri, peringatan aku. Wa kanu la yastati'una sama. Dan mereka tidak mampu mendengar. Apa tak sih? Allah nak bagi tahu, Allah tutup dah mata hati sebab sikap mereka mempersendang tak sih. Tak sih guna kewarasan nafsu. Dan kewarasan yang Allah guna yang untuk dunia semata, untuk nafsu semata-mata. Untuk fikir tentang hakikat kehidupan ni tak sih. Kemudian Allah nak bagi tahu, tanya apa hasibal ladzina kafaru an yattakhidu ibadi min duni awliya.
Adakah orang kafir menyangka bahawa orang yang mana jadikan hamba-hamba aku selain daripada aku sebagai pelindung ni dia dapat selamat? Tak akan selamat. Inna a'tadna jahannam. Kami telah sediakan neraka jahannam untuk orang kafir ni sebagai layanan, sebagai sambutan mereka. Tengok Allah Taala guna ayat nuzulah. Nuzulah ni biasa untuk tetamu yang tamu mari kita bagi berbuah dulu dengan air dulu dah untuk sambut. Tapi Allah nak bagi tahu inna a'tadna, kami telah sediakan jahannam untuk orang kafir ni untuk sambut mereka. Sambut mereka. Nuzulah. Sebagai hadiah permulaan. Lagu mana? Masuk tu kena katak dah dah. Qul hal nunabbiukum, tanya bagi tahu pada mereka, mahukah aku tanya mereka hal nunabbiukum, mahukah aku bagi tahu pada kamu orang yang paling rugi sekali amalan dia. Orang lagu mana? Alladzina dhalla sa'ihum, orang yang mana masa atas dunia dulu buat amalan tanpa wahyu, tanpa petunjuk. Tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, dia menyangka bahawa dia telah buat satu perkara yang baik. Sebab tu jangan ikut orang ramai. Tiap amalan yang tanya dulu, ni perintah Allah ke, ni sunnah Nabi ke? Lepas tu ni ada contoh daripada para sahabat. Ni para sahabat, kalau kita dia mai tok lebar zaman kita agak habis dah. Tok lebar zaman kita tengok semayalah ni masih lagi, semayalah ni masih lagi. Tok lebar hasil daripada tok lebar zaman kita. Itu keadaan dia. Tapi mereka wahum yahsabuna annahum yahsin. Sungguh mai tak tinggal mai. Sungguh. Wa yahsabu, dia menyangka bahawa yuhsinu sunnah, dia telah buat satu perkara yang molek, ni orang yang sia-sia. Ulaika alladziina kafaru bi ayati, itu orang yang mana kufur dengan ayat-ayat Allah, dengan perintah-perintah Allah, dia juga berjumpa dengan Allah. Memanglah tu tak kufur dah, dia tak tahu kalau dia satu orang tu dia buat ibadat dengan atas dasar kerana takut berjumpa dengan Allah, kerana dia yakin bahawa dia yakin dengan perintah Allah, dia tak akan buat lagu tu. Sebab tu kita, sebab tu ayat Allah SWT kita kata ni ayat untuk orang kafir ni. Dan ayat untuk orang kafir. Tengok dalam hadis Nabi ke, ada hadis dari Tirmizi dan Abu Daud ke, ibadat 90. Ni orang Islam 90 tahun ibadat, 70 tahun ibadat. Bila nak mati, dia ayat pada anak dia, harta zakat tu bagi sama rata. Khilaf dengan hukum Allah SWT. Baru keluar lagu tu. Sebab tak ada yakin bahawa jumpa dengan Allah. Patut nak mati ni, nyawa nak cabut bila-bila dah. Sepatut mari takut ni. Orang mukmin takut kan. Masa tu Allah nak jumpa Allah ni, nak menghadap Allah ni. Macam mana nak boleh dia keluar daripada mulut dia satu arahan bercanggah dengan hukum Allah, sedangkan dia nak jumpa Allah sekejap lagi? Mana ada gambar? Ni tak ada pun satu. Amalan 60 tahun dia buat 70 tahun ni tak timbul tidak menggerakkan hati dia ni bahaya. Dia ingat amalan lagu mana? Sepatutnya ibadat-ibadat ni makin lama makin tua ni sepatutnya makin takut pada Allah SWT, khauf pada Allah SWT. Ni tak ada nak mati lala. Dah 70 tahun ibadat dan bagi tahu mati wasiat khilaf dengan hukum Allah, maksudnya kerana sebenarnya bukan kerana tu, kerana ibadat 60 tahun tu tak ada nilai. Ibadat 60 tahun dia tak ada nilai. Kalau ibadat 60 tahun tu bagi resah pada hati dia, bukan jadi lagu tu. Dia takut sakit nak mati tu, berwasiat pasal lalu Allah lalu, ikut Allah lalu, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qadiyah ni sebab tu. Sebab satu orang bila tahu dia langgar perintah Allah SWT, Nabi kata siapa dia putus dengan Allah, tak ada rasa kebal kan? Tak. Tu email sepatut tak. Kena baca hadis-hadis sekarang ni, kena baca hadis tu. Siapa dia putus dengan Allah, siapa dia sama-sama kali sama dengan Allah SWT. Tak. Tak ada rasa kebal, tak ada rasa kebal. Bukan masalah tak, bukan masalah sembahyang, masalah lagu mana. Kita nak taat perintah Allah SWT. Allah nak bagi itulah orang yang mana kufur dengan ayat Allah, dengan perintah Allah, dengan hari berjumpa dengan Allah. Fahabitat aman, gugur segala amalan dia. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami, Allah nak bagi tahu amalan dia tu bagi kami tak ada nilai sikit pun. Tak ada nilai amalan-amalan yang dibuat. Kerana amalan-amalan itu tidak menyebabkan satu orang itu terbina hubungan dengan Allah. Dzalika jazaa'um, itulah balasan mereka jahannam, neraka jahannam. Bima kafaru, dengan sebab kerana kekufuran mereka. Wattakhadhu ayati, mereka jadikan ayat Allah, rasul-rasul aku ni huzwa. Dak sunnah-sunnah rasul ni dak bahasa negara. Sunnah ya. Dak sunnah. Silat daripada ulama-ulama yang buat kaedah dak agama ni terbahagi pada amalan wajib, sunat, makruh, haram, sehingga orang silap faham. Bila sebut sunat ni buat boleh pahala, tak buat tak apa. Tak silap. Tapi orang yang mana hati dia zaid kat dia guna alasan tu, ini buat sebenarnya kan kita bagi tahu dah. Yang buat boleh pahala, tak buat tak apa, dalam syariat kita dipanggil apa? Nafilah. Dak amalan nafil. Nafil ni kita buat boleh pahala, tak buat tak apa. Siapa kata tak apa? Nabi kata tak apa. Nabi kata tak apa.
Nabi kata tak apa. Jadi bukan kita kata tak apa, tak, bukan kata itu istinbat ke apa, tak, kita hanya ikut ya ke apa Nabi buat. Ar-rasikhuna fil ilmi, gitu sifat dia. Ar-rasikhuna fil ilmi ni dia ikut apa yang Allah Taala ayat, apa yang Nabi. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya ni mana 10 ayat terakhir dari surah Kafir ke, bermula daripada mana? Bermula dari wa aradna jahannama yawma idzin lil kafir. Nah, sampai habis. 10 ayat terakhir, 10 ayat pertama Nabi bagi tahu. Okey, khilaf ke tak? Ada riwayat kata 10 ayat pertama siapa dia baca surah Kafir selamat daripada fitnah dajjal. Ada kata 10 terakhir, ada kata seluruh kan, seluruh Kafir. Tak, maksud dia gapo? Cuba tengok 10 akhir gapo dia? 10 akhir. Akhirat. Tak. Lepas tu hakikat agama, innal ayat kita baca innal ladzina amanu wa amilus salih. Sesungguhnya orang yang beriman daripada amal soleh ni gapo dia dapat? Kanat lahum jannatul firdaus nuzulan. Nak syurga dengan apa? Khalidina fiha. Kekal dalam itu, la yabghuna anha wala. Mereka tidak ingin lagi nak keluar daripada itu sampai bila? Tak sepindah dah. Kullau kana al-bahr minna. Kemudian tengok ni, tentang ilmu Allah SWT, tentang Allah, tentang Quran ni. Ilmu Allah ni Quran. Kullau kana al-bahr minna. Katakanlah, kalaulah laut itu jadi dakwah untuk tulis kalimah Allah, ilmu Allah SWT, la nafidal bahr, kering semua laut tu qabla an tanfada, sebelum habis kalimah Allah SWT. Walau ji'na bimithli, walaupun kami datang ke air laut tu berkali-kali ganda lagi sebagai dakwaan. Bayangkan kita Sabaldi tu tak habis keturunan nak tulis dakwah. Sabaldi nak nulis apa dia? Ilmu kita tak tulis Sabaldi, tak ada gapo nak tulis gapo dia, ilmu kita habis tak sampai sehari. Bayang dan kita mana dengan yang mana ini ilmu dia, perintah dia. Bila dia kata gapo kepada Allah Akbar, sebab kita dah rasa tak, kita tak boleh, kita kena tunduk ikut ya. Dan ni tujuan dia sebenar. Allah Taala ayat lagu ni tengok akhir. Tak mula cerita tentang Quran dia daripada dia, daripada ilmu Allah. Kita Allah ni ilmu Allah. Ilmu Allah. Ajib. Kul innama ana bashar. Katakanlah wahai innama ana bashar. Aku ni hanya manusia seperti kamu. Yuha ilayya. Diwahyu pada aku. Dan wahyu pertama kepada innama ilahukum ilahun wahid. Tempat bergantung kamu yang sebenarlah Tuhan yang esa. Faman kana yarjuna liqa rabbih. Siapa dia dak rasa nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah redha, maka falyamal amalan salih. Maka buatlah amal yang soleh. Jangan syirik bi ibadati rabbi, dalam ibadat Tuhan kamu buat dengan sesiapa pun. Jangan syirik. Ya, kemudian 10 ayat akhir ni selamat dah. Jelas akhirat dah. Jelas dah orang yang rugi buat amalan bukan kerana Allah, bukan panduan daripada Allah SWT. Lepas tu nak syurga, lepas tu tengok ilmu Allah SWT. Semua ni tawajuh pada kitab Allah, Quran. Jadi sebenarnya 10 ayat pertama bukan maksud 10 ayat tu, tidak. Maksud sebenarnya seluruh ayat surah ni ataupun seluruh ayat Quran itu sendiri. Siapa dia ada hubungan dengan Quran ni, dah dia akan selamat daripada fitnah dajjal. Cuma Nabi SAW cara nak tarik kita, cara nak tarik hati macam budak-budak kecil ke dah. Wayak baca banyak-banyak ke ngajulan lu. Dak wayak kasi sikit upel dulu. Baca dulu, tadabbur dulu surah ni. Bila tadabbur belakang kat bawah terlihat lain-lain. Dak cara Nabi SAW tarbiyah umat ni. Tak sebab hadis bin masuk ke tak, siapa dia baca satu huruf dapat 10 hasanah. Aku tidak kata alif lam satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf. Gitu semua kecek kita, budak. Tak biar rasa bernilai, biar rasa terliur dengan Quran. Tujuan dia bukan hasanah tu. Orang kita kan baca-baca ni ikut hasanah saja dak. Baca qul Allah banyak kali, qul Allah dak banyak hasanah dak. Bukan nak suruh hasanah tu, nak suruh baca Quran, nak suruh terliur Quran dan supaya kita tidak sesat. Supaya kita faham dan supaya kita tidak sesat. Dah habis cara dah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pihak Nabi untuk targhibkan umat ni pula, supaya setiap umat ni ada hubungan dengan kita Allah sebagai panduan semua peringkat orang. Dah isteri kita, anak kita, dai, semua orang ni setiap umat kena ada hubungan. Kita ada satu kitab dapat islah umat ni. Kita ada buat kerja untuk baiki islah umat dah. Pas kita ada bagi dalam. Mana kita tak perlu kecek banyak. Dah dia boleh islah. Ni sebab tu kita pening. Kalau kita nak islah umat ni dengan semata-mata atas dasar figure tu kita, dengan amal yang kita buat, ada tak jadi. Sebab tu Nabi sendiri tengok, Nabi islah para sahabat tapi tumpuan dengan kita Allah. Mana ada banyak perkara dalam Quran ni tak boleh nak catch. Tak, Nabi tak nak sampai, tapi benda ni disesatkan. Dia surah-surah penting Nabi sebut. Sebelum tidur baca Alif Lam Mim Sejadah, baca Al-Mulk. Hari Jumaat baca ni, hari Jumaat pagi baca Ad-Dahru, baca ni. Jadi daripada pihak Nabi tunjuk nak bimbing umat ni, surah agama lagu mana baca, bagi tahu tentang kelebihan surah ni, bagi tahu tentang kelebihan surah ni. Untuk didik, untuk tarik para sahabat. Sebab apa? Ada perkara-perkara manusia dia dapat islah dengan hubungan dia dengan kita Allah. Cuma Nabi main perannya, Nabi gerakkan umat, pergi rumah ke rumah, gerak orang. Tak. Jadi bila benda ni ada,
tersebar dalam umat kita Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dapat Islam. Dapat Islam. Dan ni para sahabat bina. Tak, sebab Sayyidina Umar kan bila atas sebab kan dah suruh sibuk ke kaum tu baru tu dah dengan Quran. Bahkan hadis Nabi pun jangan masuk. Pesan mana-mana pakar hadis Nabi dah, mungkin jangan kecek hadis Nabi. Biar sibuk, biar mula-mula sekali sibuk dengan Quran dulu. Ini cara Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak bagi riwayat hadis-hadis Nabi. Mana riwayat hadis Nabi, hadis-hadis yang mana yang banyak-banyak tu. Asas-asas tu panduan semaya tu memelah. Tapi nak bagi tahu tak bagi satu kaum yang baru ni sibuk dengan selain daripada Quran. Sebab Allah suruh meruk dulu. Bila mereka meruk dengan Quran, tahu apa Quran, hadis Nabi mari ke tak mereka nampak ni hadis ni daripada ayat ni, daripada ayat. Dia akan bagi kesan. Hadis tu akan jadi ada nur, ada nur. Ya. Ni kita tak ada. Sebab tu kita jadi kita nak islah pun kita tak ada hubungan Quran. Ya, kita baca hadis pun, kita ngajar hadis pun kita tak ada hubungan Quran. Sebab tu kita jadi tetap nyambung dengan pakai asah. Sedangkan ni sebenarnya kita Allah habis surah Al-Kahfi, masuk surah Maryam. Surah Maryam. Surah Maryam ni sebenarnya turun dulu. Sebenarnya surah Maryam dulu. Tak. Kemudian surah Isra. Kemudian baru surah Kahfi. Tak. Surah dari sudut turut lah. Tapi Allah Taala letak Isra, Kahfi, Maryam. Tak, dari sudut Quran dia. Ni lebih hebat lagi susunnya dia yang sebenar ni. Sebab tu kita insya-Allah kalau panjang umur tahun depan kita daurah kita buat mengikut turutan nuzul. Turutan nuzul kelebihan dia kita boleh tahu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak al-alaq. Jadi kita boleh nampak gambaran Nabi. Secara tidak langsung kita akan belajar sirah Nabi. Tak siapa qul a'udzu bin siapa ayat akhir surah Baqarah, surah Maidah. Kita nampak gambaran keadaan Nabi, bagaimana Nabi bina para sahabat. Cuma daurah mula-mula ni kita nak habis daripada awal. Dan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala susun. Dan kita boleh tengok sambung begitu kemah. Dan surah Maryam pun masih lagi tentang Quran juga. Quran sebagai rahmat. Quran peringatan sebagai rahmat. Dan ditunjukkan dalam surah Maryam ni kisah tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman. Tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman. Dalam surah Kahfi tentang apa? Tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang sifat jalla Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman. Allah Subhanahu Wa Taala ni kalau kita tak tahu pada dia akan azab kita. Dia akan azab kita. Sebab tu kita bila kita baca ni kita tak boleh nak terjemah dengan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tak tubik pengasih. Sebab Ar-Rahman dia azab. Ya, seperti mana dari surah ni kan Nabi Ibrahim ayat pada ayah dia, ya abati inni akhaf, wahai ayah aku takut kalau kamu tak beriman dengan aku, tak an yamassaka azabun minar rahman, bahawa Tuhan Rahman akan azab kamu. Kalau kita terjemah, wahai ayah aku takut kalau kamu tak beriman dengan aku takut Tuhan yang Maha Pengasih ni akan. Dia tak maksud yang Maha Pengasih kan. Quran kemah kita baca dah ke dak. Bila mari ahkam alim hakim sama. Bila mari ayat patut tangis tak ada rahim, dia aziz hakim, yang Maha Perkasa. Bab buka tangan ni hakim, dia bijak. Begitu. Bab buka tangan, bab dia aziz, dia Maha Perkasa. Dan akhir tu dia sifat Allah, dia akan menunjukkan hakikat ilmu dia, Sebab tu kalau kita terjemah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kita jadi saka. Dia tak sama sebab Quran hatta bismillah sendiri, bismillah ni adalah Quran, ayat Quran. Bismillah sendiri termasuk ayat Quran, bukan bismillah dalam surah ni dah. Bismillah kalimah dia seperti mana Nabi Sulaiman tulis surat pada raja tu, tak? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu. Dengan nama Allah apa dia? Ar-Rahman. Ar-Rahman apa dia? Kalau kamu tak ikut, aku akan azab kamu. Kalau kamu ikut, Ar-Rahim, aku akan muliakan. Dia memang sifat Quran lagu tu tak? Syurga dengan Ar-Rahman. Azab dia syurga. Dia duduk gabung khauf dengan raja. Memang asas ni Quran. Khauf dengan raja. Jadi kalau kita nak faham Ar-Rahman dengan makna gapo dia, inilah surah asas dia, ni basic kita ni. Selain daripada ayat yang lain dari surah An-Naba ke tak? La yatakallamun illa man adina yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Allah Taala gambarkan hari kebesaran dia ni, hari yang mana Allah berdiri, malaikat Jibril pun berdiri. Tak, semua malaikat berdiri depan Allah SWT. Dan pada ketika itu tak ada siapa berani kecek. Illa man azina lahu Rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Mana Ar-Rahman ni depan dia tak boleh kecek. Dia punya kegerunan, kebesaran dia. Tu Ar-Rahman. Jadi
Sebab tu yang Maha Pengasih ataupun dalam tafsir Pipin Rahmi yang Maha Penyayang ia tukar dengan tafsir biasa. Tak kena juga yang Maha Penyayang. Mungkin bolehlah yang Maha Penyayang ayah, sifat saya ayah. Tu seperti mana Sindi kan, ada ulama daripada India dia bagi tahu Ar-Rahman ni kasih juga tapi kasih saya ayah. Ayah ni kalau tak pergi sekolah dia bedah. Saya bedah tu saya. Tapi nak ayat lagu mana? Nak terjemah lagu mana? Nak terjemah lagu mana? Kita pun setuju dengan Sindi juga sebenarnya, dengan Sindi juga sebab dia ada Ar-Rahman juga, dia ada makna saya juga. Tapi saya lagu tu, saya ni Allah Taala kan, Allah Taala kasih pada hamba dia. Allah Taala kasih. Tapi dia azab kan? Azab. Derhaka sangat, dak dibakar. Sama perikat bakar. Tu Ar-Rahman, tu sifat Rahman. Dak azab orang ni sifat Ar-Rahman. Dak sifat Ar-Rahman. Sebab tu tak boleh panggil, tak boleh nama kau yang dengar Ar-Rahman. Jadi mari surah Maryam ni sebagai takkid lagi tetap tunduk pada Ar-Rahman. Semua orang yang ada Allah ni sebagai hamba belaka, sebagai hamba Rahman belaka, sebagai hamba Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sikit 7 minit kita, tak masalah. Rasa tak ada kita nak habis ni, kita nak buat lagu mana boleh, kita nak tengok cepat-cepat dah. Nampak macam dah ni hari ke-17 dah, 17 sepatut juz 17. Lepas tu kita 3 hari pula berhenti lepas tu. Jadi terlepas dah 2 kat 5 juzuk dah terlepas. Jadi doa lepas ni biar cepat sikit lagi insya-Allah. Kita sambung lepas ni pula. Surah Maryam kita start esok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'alna akhiratana khairan. Radina billahi rabbil alamin. Muhammad nabiyyi wa rasulullah. Alhamdulillah.